Betul, betul. Ya, Islam Azhari itu adalah satu pendekatan bukan saja untuk negeri tapi untuk seluruh negara. Saya ingat di Kelantan memang amat jelas ya, konflik dalaman UMNO itu selama-lamanya menjadi masalah besar. Dulu pun tahun 1999, 2004 dan tahun ini pun masih lagi 2 hari sebelum pilihan raya misalnya. Datuk Najib sudah mengerahkan UMNO Kelantan supaya bukan saya berjuang untuk menang tetapi melicinkan dan menghilangkan konflik dalaman ini. Jadi saya ingat pimpinan UMNO amat sadar tentang masalah konflik dalaman di Kelantan di kalangan UMNO, dan itu selama-lamanya menjadi penjelasan kepada kekalahan UMNO di Kelantan. Dulu pun di tahun 2004 yang hanya memerlukan 1 kursi saja lagi untuk menang dalam pemerintah, tapi pun tak dapat. Jadi kali ini kita lihat kelihatan nampaknya UMNO hancur langsung lah, wipe out. Saya ingat daripada apa yang kita lihat daripada skrin kita ini sekarang ini kita belum menyaksikan lagi tsunami, kita sudah menyaksikan ribut perubahan. Mungkin pada akhirnya mungkin ada tsunami, tak pasti lagi, tapi ributnya sudah kelihatan. Kelantan sudah hilang, negeri-negeri nampaknya sudah tergugat. Ya, jadi saya fikir ada beberapa persoalan lah yang harus kita bincang tentang tren yang kita perhatikan ini. Kalau di Kelantan tu susah dalaman itu, tetapi seperti kata apa tadi, memang di Kelantan itu orang-orang Kelantan masih nak masuk syurga lah, dan dia tidak nak masuk neraka dengan memilih jalan lain ini. Jadi dia satu jalan yang ke syurga tak ada dah, dia mesti satu jalan yang ke syurga dia. Jadi ini persoalan yang hanya berlaku di Kelantan. Tapi saya ingat berlainan dengan Terengganu, walaupun pada tahun 2004 kerajaan Persekutuan menjanjikan bahawa akan berlaku suatu perubahan yang tidak pernah dipilih oleh Kelantan, oleh orang Terengganu, dan itu berlaku. Dan barangkali gelombang biru itu dapat meyakinkan orang Terengganu bahawa perubahan itu tidak menggugat 2 perkara. 1, tidak menggugat kemelayuan dia. 2, tidak menggugat keislaman dia. Tapi di Kelantan, pembangunan yang sama ada NCER ke atau sebagainya, itu tidak penting dalam mereka. Dia yang sangat penting, tapi lebih penting dari tafsiran orang Kelantan ialah bahawa pembangunan itu akan menggugat kemelayuan dan keislaman dia. Dan isu yang dibangkitkan oleh orang kaya ialah bahawa dengan pembangunan yang sebesar itu berlaku sana, maka orang-orang akan kehilangan hak milik tanah dia. Ini yang menjadi masalah besar dalam pembangunan yang besar-besar yang sedang dicadangkan ini. Kerana kelihatan bahawa kerajaan persekutuan mempunyai kuasa yang melampaui kuasa negeri tentang soal tanah. Walaupun dalam perlembagaan dan undang-undang, kerajaan negeri mempunyai kuasa ke atas tanah. Jadi dengan melalui Regional Development Corridor ini, jadi menyebabkan authority itu, pihak berkuasa koridor ini mempunyai kuasa lebih dari negeri. Maka itu akan menggugat kedudukan. Ini tafsiran yang sedang digunakan oleh kempen-kempen di Kelantan dan Terengganu. Tetapi ternyata di Kelantan itu lebih melekat dengan kempen itu. Adakah disebabkan oleh Terengganu dan nampak buktinya dengan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya tahun lepas, jadi nampak pembangunan. Jadi seolah-olah Kelantan yang dah 18 tahun diperintah oleh PAS ini dan akan selepas keputusan rasmi diumumkan kepada kali ini rasmi ataupun tidak menyaksikan kesinambungan PAS, perlu melihat satu bukti yang kukuh pembangunan dari segi Islamik oleh Barisan Nasional yang panjang, baru yakin sebelum berjaya. Yang kesempatan itu tidak akan ada, kerana kerajaan BN tidak akan masuk Kelantan dan tidak akan boleh memulakan bukti-bukti itu. Jadi tidak ada. Jadi bermakna kerajaan BN tidak akan mungkin untuk membukti. Tetapi di Terengganu sendiri pun kempen untuk mengatakan bahawa kuasa Melayu itu akan tergugat oleh pembangunan besar sudah menunjukkan kesan. Kerana majoriti yang dimenangi oleh orang PAS, katakan Datuk Hadi misalnya, majoriti sudah besar. Seperti dulu hanya ratusan, ini sudah ribuan. Begitu juga dengan kemenangan lain di Terengganu itu. Jadi bermakna bahawa
argument ya, ataupun hujah-hujah yang melahirkan kesangsian, kewaspadaan itu sudah diterima oleh masyarakat tempatan. Dan di Kelantan lebih-lebih lagi diterima. Sehingga BN ternyata tidak dapat mencapai langsung cita-citanya untuk merawat Kelantan. Jadi UMNO terpaksa dirawat sekarang. Kita nak renda cerita tentang pada timur ni, cuma orang Kelantan ini. Nak bertukar angin sikit lah ke Perak yang kursi-kursi signifikan yang kursi Padang. Kita dah pun menyaksikan tewasnya Datuk Seri S. Samiwelu, antara Menteri Kabinet yang paling lama sekali yang menyandang bukan saja konstituensi tetapi Menteri Kabinet. Dan sekarang yang kita dengar ini Datuk Seri Raja Aziz menang dan beliau boleh dianggap yang paling lama sekali berada dalam Kabinet dan menang dan meneruskan kesinambungan kepimpinan beliau sebagai selain daripada Menteri Kabinet tapi juga pemimpin wanita. Mungkin Prof nak komen sikit. Ini kemenangan Datuk Seri Raja. Itu pun yang tadi bagaimana yang Tuan Pengurusi sebut tadi, peranak permainan SMS. Dia mengatakan Datuk Seri kalah. Kita pun rasa sekejap juga. Tak mungkin seorang veteran yang lama, dia lebih lama daripada Pak Lah tadi. Daripada Perdana Menteri dalam politik. Saya ingat lagi. Jadi karakter. Itu satu orang yang kalau dia ni laki-laki, saya ingat dia boleh jadi Perdana Menteri. Tapi dia perempuan, saya ingat, tak tahulah yang akan datang. Tapi dah akan jadi Perdana Menteri kan. Dia berapa kenal lah tu. So saya ingat kehebatan seorang wanita menjadi pemimpin wanita dan juga memegang satu post kabinet yang penting kan. Dan saya rasa tak ada lagi orang yang boleh nak ganti dia setakat ini tentang post Menteri Pertahanan Antarabangsa, dan dia telah menunjukkan bukti seluruh dunia kan. Dan kejayaan Malaysia pun dari segi perdagangan antarabangsa ni banyak sekali bergantung kepada Datin Paduka Rafidah Aziz kan. Saya ingat ucap tahniah lah untuk tu. Saya ingin menyentuh sedikit masa lagi di Perak, saya ingin menyentuh sedikit tentang kekalahan Datuk Seri S. Samiwelu dan juga Datuk M. Kavis. Kalau kita lihat di sini, mungkin masyarakat India tidak sedar sekiranya mereka telah pun memilih Menteri Pembangkang. Jadi ini bermakna kurangnya kursi MIC. Saya berpendapat begitu. Kursi parlimen daripada South India 9. Tak ingat saya. Jadi kalau dah kalah ni, rasa dia kurang lagi lah. Dan yang kalah tu pula tu Presiden. Jadi Samiwelu juga seorang lama menggantikan Menteri Lepas juga tu. Tapi sebagaimana yang disebut oleh panel tadi kan, itulah kadang-kadang kita kena begini kan, dalam politik ni tak semestinya tua tu lama. Tak semestinya baru tu budak muda kan. Baru tu dia bendanya relatif. Itu yang penting. Kalau tua pun kalau boleh memberi khidmat bakti, apa salah Hasan Castro kan. Okey. Kalau muda pun kalau boleh memberi khidmat bakti, apa salah bagi pada orang muda pun. Benda ni relatif dalam kepimpinan. Saya nak bercerita sikit Prof, ringkas sebelum kita ke commercial break ni. Kes Datuk Seri Abdul Aziz berlainan dengan kes Datuk Seri S. Samiwelu. Aziz mengatakan dah lama berada di kursi itu berlainan. Dan akhirnya terpaksa memang tiket. Bagaimanapun cerita yang berbeza. Berbeza ya. Datuk Abdul Aziz saya rasa perform. Dia perform. Itu hilangkan Samiwelu asalnya saya tak tahulah dia pegang kementerian JKR kan. Itu pun macam-macam cerita JKR ni. Dengan di Perak ini. Dengan di Perak dan Datuk Samiwelu. Dan juga yang lain dah kalah, Iwira Singgam dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan masalah negeri ya. Ini masalah masyarakat India ya. Yang reject, yang sudah menolak kepimpinan yang dianggap oleh mereka tidak dapat memenuhi keperluan masyarakat India sehingga menimbulkan gerakan-gerakan hendra itu dan lalu dieksploitasi oleh DAP sepenuh-penuhnya tentang dissatisfaction, tidak puasan hati ini supaya mencapai puncak sehingga orang seperti Samiwelu dan yang lain pun ditolak langsung lah dalam. Jadi bermakna ini persoalan dalaman masyarakat India yang sudah melihat suatu perbezaan dan jurang. Sehingga sudah ada jurang di dalam masyarakat itu yang menganggap bahawa orang-orang parti
tapi kerajaan sudah